Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info yang agak terkini. Taufan Lupit melanda barat Jepun. Kelajuan anginnya diramal sehingga 126 km sejam. Lebih 300,000 penduduk diarah untuk berpindah. Sementara itu di Sichuan, China, 80,000 penduduk dipindahkan sebab banjir. Yang kedua, Taliban menawan 3 lagi bandar di Afghanistan. Sejak Jumaat lepas, dah 5 bandar dah yang mereka dapat tawan. Dan sebelum ini pun memang ada sumber-sumber Taliban yang mendakwa mereka sudah pun menguasai lebih kurang 85% daripada wilayah-wilayah di Afghanistan. Silap-silap boleh dapat balik Afghanistan ni kepada Taliban. Dan dalam masa 3 hari, berita melaporkan 27 orang kanak-kanak maut dalam pertempuran-pertempuran. Dan 136 kanak-kanak lagi cedera. Itu dalam 3 hari saja. Yang ketiga, Gunung Merapi di Indonesia kembali memuntahkan debu panas. Gunung Merapi ni dia sekejap macam nak meletup, sekejap dia tidur balik, sekejap terjaga. Gunung Merapi ni dia terletak di Jawa Tengah. Merupakan gunung berapi yang paling aktif di Pulau Jawa. Sejak tahun 1548 dah 69 kali meletus. Kerap Di Sumatera pun ada juga gunung Merapi. Itu pun antara gunung paling aktif juga di Sumatera. Satu gunung Merapi, satu gunung Marapi. Yang keempat, kesan sampingan dos ketiga Pfizer sama seperti dos kedua. Sumber utusan. Yang kelima, Persatuan Perubatan Malaysia MMA menggesa kerajaan menangguhkan kelonggaran sekatan pergerakan kepada individu yang sudah menerima dos lengkap, sehingga jumlah kes positif berkurangan dengan ketara. Sebab kita lihat banyak tempat-tempat di luar pun makin nak ketat-ketat lagi kan. England sendiri mungkin menjalani perintah berkurung lagi. Seterusnya, penyakit virus Marburg dikesan di Afrika Barat. Penyakit ini dia berada dalam keluarga yang samalah dengan virus yang berkaitan dengan wabak Ebola. Sementara itu, wabak kolera atau taun di selatan Niger mengakibatkan 12 orang maut dan menjangkiti lebih 200 orang yang lain. Jiran dia, Nigeria pula, mengalami wabak kolera juga. Ramai jugalah yang terkorban dan kena. Dan sebelum ini dalam kuliah kita ada sebut tentang jangkitan norovirus yang dijangka jadi pandemik di Britain seawal bulan depan. Selain daripada C19 ni, banyak lagi lah wabak-wabak yang juga ialah didatangkan oleh Allah, iaitu semua tentera Allah belaka kan pada hakikatnya. Okey, slot seterusnya. Okey, hal-hal lain. Okey, pertanyaan tentang fasa-fasa zaman akhir. Sebelum ni kita cerita tentang fasa-fasa akhir zaman. Okey, fasa-fasa zaman akhir. Zaman akhir ini bolehlah kita nak bahagikan kepada 3 fasa yang besar. Fasa yang pertama iaitu awal permulaan kepada zaman akhir. Jadi dalam awal zaman akhir ini atau permulaan zaman akhir ini, apakah antara hal penting yang berlaku? Antaranya ialah zaman ini merupakan zaman menjelang kemunculan watak-watak penting pada akhir zaman. Siapa dia watak-watak penting tu? Tentulah Al-Mahdi, Nabi Isa dan juga Mr. D, Dajjal. Bilakah zamannya itu? Boleh jadi sekarang lah. Boleh jadi sekarang lah. Dan dalam awal zaman akhir ini juga,
merupakan zaman kemunculan watak-watak tu tadi. Zaman akhir zaman ni ada 3 fasa. Fasa pertama tu mula-mula menjelang kemunculan mereka. Macam yang sedang berlaku sekarang lah, kata sebahagian pihak. Kemudian munculnya mereka. Bila munculnya mereka itu berlaku macam-macam lah. Perang dan sebagainya. Itulah permulaan kepada zaman akhir. Bagi fasa yang kedua pula, atau disebut juga fasa pertengahan atau fasa kemuncak kepada zaman akhir, iaitu zaman kemenangan. Kemenangan lah tentera Al-Mahdi dan yang lain-lain itu merupakan zaman daulah, zaman kegemilangan. Ada sebahagian orang kata zaman kegemilangan Islam kali kedua, macam-macam pandangan lah. Dan kemudian zaman penerus-penerus kepada Al-Mahdi, Nabi Isa, zaman pemerintahan selepas itulah. Dan apa pula yang ada pada fasa yang ketiga, iaitu fasa penghujung kepada zaman akhir. Fasa penghujung ni, umat kembali bermasalah. Pemimpin-pemimpin pun kembali bermasalah. Orang-orang kafir, orang-orang jahat pun bertambah pula. Kemudian orang-orang mukmin dimatikan dengan angin lembut, dan hujungnya sekali tentulah hari kehancuran. Itulah dia 3 fasa kepada zaman akhir. Ada persoalan lagi. Apakah kebaikan ataupun manfaat kita ambil berat tentang zaman akhir ni? Di jawapannya, lebih kurang samalah manfaatnya, samalah kelebihannya, sebagaimana kita mengambil berat tentang kematian, tentang barzakh, tentang mahsyar, tentang kolam Nabi, tentang timbangan, tentang lintasan di titian dan sebagainya lah. Sama macam itu. Kena ambil berat. Imam Al-Ghazali sangat menekankan hal-hal ini. Contoh dia macam kematian. Dalam kitab Ihya yang sedemikian tebal besarnya itu, ada 40 kitab. Salah satu kitab tu dibagi kitab khusus tentang ingat kematian saja. Padahal kematian ni selit-selit sajalah kan. Ni satu kitab khusus tentang mati, ingat mati saja. Panjang lebar huraiannya. Tentulah ada manfaat-manfaat dia. Dan benda ni tak boleh cerita selit-selit saja. Dia memang kena ada khusus tentang dia. Jadi antara manfaatnya, bila kita ambil berat tentang kematian, bukan sekadar ambil tahu sikit-sikit, kita ambil berat tentang kematian, kita ni nanti akan lebih nyaman untuk berhadapan dengan kematian daripada kita dulu tak selesa lah ni tentang kematian ni. Kita semakin tak selesa lah. Daripada kita ni tak boleh nak terima lah kata kematian ni, atau kurang boleh terima lah, kita jadi semakin boleh menerima tentang kematian. Daripada kita rasa nak lari lah daripada kematian ni kalau boleh, dia jadikan kita kepada rasa nak melalui. Tak ada rasa nak lari dah, rasa nak melalui. Daripada kita ni tak buat persediaan ataupun kurang buat persediaan, menjadikan kita ni dah mula buat persediaan dan semakin banyak persediaan. Manfaatnya lagi, daripada kita ni takut tak menentu tentang kematian ni, dia bertukar menjadi takwa. Daripada kita ni kurang nak cari ayat-ayat, hadis-hadis, kitab-kitab yang cerita tentang mati macam Imam Ghazali buat ni, kita mula nak cari dah. Bertambah pengetahuan dan kesedaran kita dan pemahaman kita. Kita mula nak cari dah ayat-ayat Al-Quran tentang kematian, as-sunnah, hadis-hadis Nabi tentang kematian, kalam-kalam ulama, kitab-kitab, lembaran-lembarannya. Daripada kita ni tak peringatkan orang lain, peringat diri sendiri pun kita tak apa nak peringat. Tapi bila kita dah berada dalam kuliahnya itu, maka kita ni semakin memperingat diri kita dan kita ada rasa nak peringatkan orang-orang yang kita sayang, makin ada. Itu antara manfaat apabila kita bercerita tentang kematian. Walaupun kematian tu benda tak seronok nak dia cerita mula-mula. Samalah juga dengan akhir zaman dan khususnya zaman akhir. Mula-mula tu macam tak seronok lah nak dia cerita, nak dia ambil tahu. Sebab nampak macam
Banyak masalah-masalah ni. Macam kematian jugalah. Macam alam kubur. Macam mahsyar jugalah. Tapi apabila kita ni dah banyak ambil tahu, kita akan berasa lebih nyaman untuk berhadapan dengan zaman akhir. Daripada asalnya kita ni macam tak boleh terima, kalau boleh nak lari lah. Kita dah semakin boleh terima, dah semakin nak melalui, dan kita tak ada nak lari ke mana-mana. Kita nak menempuh, nak melalui dengan jayanya. Daripada kita ni tak buat persediaan untuk zaman akhir atau kurang buat persediaan, kemudiannya kita akan jadi orang yang dah mula buat persediaan atau dah menambah persediaan. Daripada kita ni takut tak menentu tentang zaman akhir, kita akan jadi orang yang bertakwa. Daripada kita ni jadi orang yang tak hirau lah, nak cari ayat Quran ke, daripada as-sunnah ke, kitab-kitab ke, ulama'-ulama' ke, ahli-ahli, pakar-pakar ke, tentang zaman akhir, kita mula nak mencari. Daripada kita tak peringatkan diri kita dan orang lain tentang zaman akhir ni, kita makin nak peringatkan diri kita dan makin nak peringatkan orang-orang yang kita sayang. Itulah antara manfaatnya. Takkanlah ini semua tak berguna kan? Bermanfaatlah belaka ni. Okay. Seterusnya, pengisian kita. Sikit saja pengisian hari ini. Hari ini kita nak buka hikayat. Tapi kita sedia maklum lah, bila sebut hikayat ini, kita sukar untuk dijadikan sebagai hujah. Sukar untuk dijadikan sandaran kerana sebab musabak yang kita sedia maklum lah. Antaranya, biasanya ada bahagian-bahagian dalam hikayat-hikayat ini yang bertentangan dengan fakta. Sama ada fakta yang tertulis pada zaman dahulu atau fakta-fakta yang ditemui pada hari ini. Yang kedua, ada perbezaan antara versi-versi hikayat itu. Hikayat itu mungkin nama dia satu. Hikayat Alibaba contoh. Tetapi versi dia tu banyak. Mungkin berbelas-belas versi, yang berpuluh versi pun ada. Dan antara versi-versi ini, ada pula sikit sebanyak beza. Keseluruhan nampak macam sama cerita tu, tapi dia ada sikit-sikit ada beza-beza. Nampak macam bertentangan. Itu pun antara masalah dia. Yang ketiga, ada banyak unsur-unsur yang luar biasa. Kalau sesekali unsur luar biasa tu mungkin kita lebih mudah nak menerima, tapi asyik unsur luar biasa je penuh kan. Yang keempat, biasanya kita tak dapat pastikan siapakah pengarangnya yang sebenar untuk kita nisbahkan, untuk kita pertanggungjawabkan. Tak tahu siapa-siapa yang karang. Kalau orang tu bubuh nama dia pun, pengkaji-pengkaji kemudian kata mungkin bukan dia, orang letak nama dia itu di situ. Ni dekat-dekat macam kisah-kisah Israeliat jugalah. Tapi kita dah bagi tahu sebelum ni kan, cara-cara berinteraksi dengan kisah-kisah Israeliat, dengan teori konspirasi, tentang maklumat-maklumat. Jadi hari ini, kita nak sentuh sikit tentang hikayat Tamim Ad-Dari. Sebahagian buku dia tulis hikayat Tamim Ad-Dari. Tamim atau Tamim, dia cerita tentang orang yang sama lah. Bukan kita nak pakai semua cerita dalam tu, sebab yang kita sebutkan tadi lah, beberapa sebab. Tapi ada sedikit bahagian-bahagian yang kita nak guna kerana ia selaras dengan fakta. Sama ada fakta itu daripada sunnah ataupun daripada kajian-kajian orang zaman dulu dan zaman sekarang. Yang mana yang kita tak tahu ini ya ke tidak ni, kita tak mahu ni lah, tak mahu jadikan hujah lah. Okey, sekarang kita terus kepada hikayat Tamim Ad-Dari. Bagi tuan-tuan yang belum mendengar 2 kuliah sebelum ini, elok dengar. Sebab berkait dengan cerita-cerita itu. Jadi dalam hikayat ini, kononnya, kita cakap konon lah, sebab tak boleh nak pasti. Kononnya Rasulullah SAW pernah bagi tahu kepada beberapa orang sahabat dia bahawa dalam kalangan para sahabat dia ini akan ada satu orang yang akan melalui pengembaraan yang pelik-pelik. Dan lepas pengembaraan yang aneh-aneh itu, sahabat tadi dia akan pulang kepada anak dan isteri dia. Dia pergi mengembara lama, lepas tu dia akan balik. Jadi sahabat-sahabat pun tanya siapa dia. Nabi kata,
dia sendiri pun tak dibagi tahu. Jadi masing-masing sahabat ni kata, aku kah? Masing-masing terasa lah kan. Kemudian Nabi bagi tahu juga kepada para sahabat ni, janganlah pergi ke telaga pada waktu malam. Sekiranya perlu pergi, jangan pergi seorang, bawalah teman. Kerana telaga-telaga ni, perigi-perigi ni biasanya menjadi tempat persinggahan atau permainan jin-jin. Nabi pesan macam itu khabarnya dalam hikayat ini. Jadi masing-masing sahabat pun ambil beratlah. Lama berlaku sampai Rasulullah dah wafat pun tak terjadi juga peristiwa tu. Jadi setelah sampai zaman Sayyidina Umar, barulah berlaku. Baru berlaku. Ada seorang sahabat, dalam hikayat ni dia kata orang Ansar. Mungkin kerana Tamim ni yang kita tahu dia orang dari Palestin. Tapi sebab dia dah lama duduk di sana dan dia ada berkahwin, beranak pinak dah, dia ni dianggap sebagai orang Ansar. Tapi faktanya dia orang dari Palestin, Bani Ad-Dar. Dia bukan orang Ansar. Ya, ada seorang Ansar namanya Tamim Ad-Dari. Suatu malam di zaman Sayyidina Umar lah, dia nak pergi mandi ke telaga. Jadi dia ajak isteri dia sebagai peneman. Isteri dia tak mahu. Isteri dia pelekeh dia pula. Apalah kamu ni, kamu ni suami lelaki, ada ajak isteri sebagai peneman, kan macam pengecut lah. Jadi Tamim pun kata, bukan sebab dia takut, tapi dia teringat apa yang Nabi pesan dulu. Kalau ke telaga waktu malam, bawa teman, jangan seorang-seorang. Bukan sebab dia takut. Tamim ni orang berani kan. Dia mengembara jumpa dengan Dajjal, dengan Ajah Sasah pun dia berani. Okay. Kemudian isteri dia pun secara bergurau lah kata, oh jin tangkaplah suami aku ni. Tamim pun tak kisahlah. Sebab ingat melawak, dia pun pergi ke telaga. Sampai ke telaga betul, dia dilarikan oleh jin. Kemudian kisah Tamim ni orang tak tahu, dia hilang. Hilang. Orang cari tak ada jumpa. Selepas 4 bulan, isterinya yang bernama Khawlah mengadulah kepada Sayyidina Umar. Ya, dia dengan tak bekerjanya, dengan ada anak-anak nak menanggung semua. Jadi dia bercadang nak seorang penanggung yang barulah, nak berkahwin lah. Dah 4 bulan lah hilang. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar mengadukan, minta fatwa lah. Tapi Sayyidina Umar dia bagi belanja asas selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Sayyidina Umar dia tak adalah nak kata suruh kahwin ke, tak adalah. Sebab apa? Dia khawatir kalau Tamim pulang. Walaupun dah hilang 4 bulan dah, tak mustahil dia pulang sebab baru lagi. Jadi Sayyidina Umar seolah-olah secara kiasannya dia kata tunggulah 7 tahun. Belanja barang-barang asas dia bagi untuk 7 tahun. Okay, lepas 7 tahun, Tamim tadi tak balik juga. Maka perempuan ini pun, isteri dia pun berkahwin lagi. Jadi yang Tamim Ad-Dari tadi, bila dia sampai ke alam jin, macam-macam cerita lah, panjang cerita. Itu kita tak boleh nak bersandarkan kepada itu. Ringkas cerita, setelah lama dia di sana, dia ni dapatlah peluang untuk pulang. Jadi diperintahkan satu orang jin menerbangkan dia lah, bawa dia lah untuk pulang ke alam manusia. Tapi Tamim ni dia terjatuh ke dalam laut dan dia pun sampai di satu pulau. Di pulau ini dia terjumpa iblis yang mata sebelahnya buta. Dan dengan beberapa syaitan dia jumpa. Kemudian dia terjumpa pula Al-Jassasah, yang makhluk itulah, haiwan tu, haiwan yang berbicara itulah. Dan terjumpa dengan Dajjal. Dajjal berada dalam gua. Dari segi faktanya, Tamim dia berjumpa dengan makhluk-makhluk ini sebelum dia masuk agama Islam. Tapi dalam hikayat ni dah selepas pula dah. Tu yang kata kita tak boleh jadikan sandaran. Dan di dalam itu pula ada cerita kononnya iblis tadi dah buta mata sebelah. Dajjal itu pun matanya buta sebelah juga sebab dia pernah ditampar oleh Sayyidina Umar. Kata hikayat tu, tapi ini bukan untuk sandaran. Kemudian ditanyalah,
Tamim pun tanya, bila engkau akan keluar? Jawab si Dajjal tadi, apabila perempuan-perempuan bebas menunggang kuda. Waktu itulah dia akan keluar. Kalau ikut zaman kita sekarang ni, macam naik motor ke, bawa kereta ke, biasalah sekarang kan. Kemudian, selepas selesai dialog dengan Dajjal, Tamim terjumpa pula dengan saudagar dan kapal dia lah. Satu kapal ramai orang lah. Kapal ni berisi saudagar dari benua Hindi. Benua Hindi ni India lah. Tamim pun tumpang kapal tu tadi. Panjanglah Alkisahnya, entah ya entah tidak kisah-kisah tu. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang mencari adat berlaku. Kita tak mau jadikan hujahnya tu. Yang kita nak petik, daripada hikayat ini, kisah yang ada berkait dengan fakta. Yang pertama, Tamim Ad-Dari, dia ni pernah hilang buat beberapa lama. Dalam fakta ada. Dia pernah hilang, kita cerita dah hari tu. Sampaikan isterinya berkahwin dengan orang lain kan. Jadi memang berlaku dia pernah hilang. Apa sebab hilang semua tu, itu tak ada faktanya. Kita simpan dululah. Dia kena tangkap dengan jin ke, dia pergi mengembara ke, dia pergi berperang lepas tu cedera, sesat ke mana ke, tak tahu. Yang kita nak ambil satu tadi, Tamim pernah hilang untuk beberapa lama. Yang kedua, isterinya berkahwin lain. Dalam fakta berlaku benda tu, isterinya berkahwin lain. Yang ketiga, Tamim, dia pernah jumpa dengan Al-Jassasah dan Dajjal di sebuah pulau. Ini ada dalam, kita kata fakta. Dalam fakta ada. Yang lain-lain tu, kita tak mau bertanggungjawab lah. Tak dibertanggungjawabkan. Okay, itu 3 perkara yang berkait dengan fakta. Kemudian ada satu lagi. Mungkin benar kaitan kisah Tamim Ad-Dari ini, yang dia tumpang kapal dari India. Bila kata dia tumpang kapal dari India, dia sampai satu pulau dan dia tumpang kapal dari India. Mungkin pulau itu di Socotra, macam yang kita share sebelum ini. Ingat balik, hasil kajian pakar-pakar gua dari Belgium pada tahun 2001, mereka pergi ke Pulau Socotra dan mereka ni mengkaji gua-gua yang ada di Socotra itu. Banyak yang mereka jumpa tu ialah prasasti-prasasti, tulisan-tulisan, lakaran-lakaran. Majoriti lakaran-lakaran itu, tulisan-tulisan itu, prasasti-prasasti itu adalah dalam tulisan India Brahmi. Tulisan daripada India. Jadi mungkinlah benar Tamim ini dia berjumpa Dajjal itu di Pulau Socotra, dan kemudian datang kapal dari India dan dia tumpang. Boleh jadi begitu, wallahu alam. Selepas ini, dalam kuliah akan datang, kita sentuh sikit tentang negara-negara Islam masih di tanah Arab yang berada di timur daripada Madinah, timur daripada Najd. Khususnya yang kita ceritakan sebelum ini kan, mereka ni yang membawa tentera dan pelancong dari Israel datang ke Pulau Socotra untuk buat sesuatu. Apakah mereka ni ada terlibat dengan sesuatu yang berkait rapat dengan zaman akhir ini? Jadi, setakat itu saja dulu untuk kali ini.